So bila you all dah download, you all pilih you all punya you all punya program. Kalau SPP luar, ambil yang SPP version 1. Kalau yang dalam ni SMP ataupun STS ataupun SSK. Okay. Masih lagi yang tak dapat link drive. Okay, terima kasih Ponidah. Okay, so tu adalah okay. Nampak tak apa yang saya share? Nampak Puan. Okay, terima kasih Encik Saha. Okay, saya ambil SPP punya sebab kita ada tetamu daripada luar SPP dan SPP ni kita tak pernah try lagi sebab sebelum ni yang kita dah buat untuk 2 batch SSK dan SMP digunakan untuk keperluan MQA. So saya ambil SPP punya. Okay. So yang berada di luar boleh nampak lah dan boleh follow. Okay. So ini adalah main sheet untuk Swin Plough untuk Kolej Komuniti Jasin. Nanti yang kolej luar saya akan ubahlah logo ni mengikut logo keperluan kolej masing-masing yang lain semua sama. Ini sahaja satu je, muka depan ni je sahaja ada Kolej Komuniti Jasin. Okey. Pada paparan yang pertama ni, anda hanya perlu mengisi sesi. Jun 2018 tu tukar kepada sesi apa yang you all nak buat. Okey, untuk semester ni untuk sesi berapa Disember 2019 ya? Betul? Okey. So kita tukar kepada sesi bermulanya SEM 1 lah. Okey, sesi Disember 2019. Ini contoh. Kalau you all nak buat yang Jun 2018, tulislah Jun 2018. Okey. So sheet ni dah sedia untuk di print. Okey, saya dah setkan dia cun-cun dekat tengah tu, terus boleh print. Okay, so tekan button print sajalah. Okay. Sheet yang kedua iaitu table of content. Yang ni tak perlu buat apa-apa, just print sahaja. Itu laporan muka surat kedua lah. Okay. Untuk sheet pengenalan. Okay, kita ada program tu, kita dah tulis sijil pengoperasian perniagaan. Okay. Penasihat akademik. Kat sini saya tulis A. So, tulislah penasihat akademik tu kepada nama pensyarah yang mengajar. Contoh, Azilawati Adam. Contoh ni kelas Dr. Azilawati Adam. Okey. Yang di bahagian kelas semester tidak perlu diusik. Hanya ruangan yang perlu diisi adalah sesi, bilangan pelajar dan catatan sekiranya perlu. Okey, untuk sesi katalah Disember 2019. Untuk pada dia semester 1 di ruangan kelas kena isi SPP 1 ataupun selalu orang tulis SPP 1A, kalau ada 2 kelas SPP 1A. So ruangan kelas, sesi, bilangan pelajar dan catatan sahaja yang perlu diisi. Okey.
Bilangan pelajar contoh 4 orang. Okey. So untuk subjek ni pendidikan Islam berapa orang yang ambil? Moral berapa orang yang ambil? Katalah kelas tu ada 4 orang, so pendidikan Islam diambil oleh 3 orang dan moral diambil oleh seorang dan yang lain semua 4 orang. Ni contoh sahaja ya. Isi mengikut keperluan kelas masing-masing. Okey. So kita isilah sampai habis untuk semester 2. Sama juga sesi bila Disember 2019 untuk sesi yang kedua mungkin Jun 2020. Okay, so yang ni pun sama. Contoh kalau terdapat pelajar tangguh. Jadi kita tadi semester 1 ada 4 orang tapi semester 2 ada seorang tangguh. Moral tetap ada seorang, yang lain ada 3 orang. So kita just tulis kenapa ada pertukaran bilangan daripada semester 1 hingga semester 2. Kalau berhenti, tulis berhenti. Okey? Dan semester 3 pun sama, semester 4 pun sama. Okey? Di samping tu juga, kawan-kawan pastikan kod dan tajuk khusus betul ya. Kalau ada perubahan ataupun yang tak mengikut silibus, tolong bagi tahu dan saya akan betulkan. Tapi ni saya buat, saya mengikut silibus lah. Okey. Setakat ni ada apa-apa soalan tak? Okey, kita Puan, kalau saya nak bertanya. Okey. Sekiranya tadi page yang tadi tu yang ada letak nombor A ni, kalau kami nak letak catatan tu sebagai pensyarah yang mengajar, boleh ke? Boleh, Atau tak masalah. Boleh. jadinya yang satu tangguh ni wajib isi ke? Yang tangguh berhenti ni wajib ke? Atau kami kena buat lagi satu di sebelahnya tulis nama pensyarah yang mengajar? Okey, dia sebenarnya kita buat catatan ni sebab katalah ada perubahan bilangan. So kita tak tahu budak tu bagaimana. Kenapa semester 1 ada 4 orang, semester 2 ada 3 orang. Sebab itulah kita remind kat sini satu tangguh. Kalau ada satu tangguh, 2 berhenti, so kita tulis catatan kat sini. Tapi kalau katalah untuk reference pensyarah kelas, nak tahu pensyarah mana yang mengajar, boleh je tulis di kolom sebelahnya tu. Tapi dia tidak akan di print lah. Just nak tahu je, katalah sini Ustazah Nurul Izian. Okay. Nak tahu kat sini pendidikan Islam ni Ustazah Nurul Izian yang mengajar. Okay. Tapi dia tak akan print dalam laporan kita lah. Okay, setakat ni ada apa-apa masalah di ruangan pengenalan? Okay, saya rasa tak ada masalah. So, bila kita dah complete isi, kita terus kepada sheet yang kedua iaitu CLO. Okay. Di ruangan CLO, okay, masih kekal dengan kod dan nama khusus yang sama. Okay. Cuma kita di sini kita masukkan CLO yang terlibat, kita isikan berapa peratus CLO yang terlibat bagi setiap khusus. Contohnya, bila kita tengok lampiran E, kita tengok pendidikan Islam, CLO 1
mendapat 100 markah, 100% tercapai, CLO2 90 tercapai, CLO3 nasib tak baik sikit, tercapai hanya 75. So 75 tu dia akan bertukar menjadi merah. Sebab apa? Pada CLO tercapai pada 80 ke atas. Bila 80 dia akan jadi hijau. Hijau tu maksudnya tercapai. So kalau 85 ke bawah, maksudnya dia akan bertukar menjadi merah. Okey. Okey, ada soalan? Okay, nampak? Kalau semuanya tercapai, dia akan menjadi hijau. Macam tu. Dan di himpunan peratus pencapaian CLO untuk semester ini, dia akan kira automatik lah. Okey, di ruangan tepi ni untuk pendidikan Islam ada graf, ada link graf. So you all tekan graf, dia akan keluar graf yang telah siap. Okey, sesi yang telah terpapar, sesi bilangan student yang kita masukkan tadi, penerangan mengenai CLO, ini mengikut silibus, dan refleksi pencapaian CLO. Tadi kata contoh Puan Izian cakap, okey, CLO 3 tidak tercapai disebabkan, contohlah dia ada tulis dekat lampiran E tu, you all akan type di sini kurang pentaksiran untuk contoh okey, cadangan penambahbaikan dia tulis akan perbanyakkan latihan dan tugasan. Okey, ini apa yang anda buat ni mengikut lampiran E. Lampiran E yang pensyarah khusus tu yang isi. Maksudnya anda sebagai pensyarah kelas type sahaja apa yang dia isi. Okey. Bila kita dah siap untuk pendidikan Islam ni, pergi kembali. Kembali dia akan patah balik kepada CLO tadi dan kita isi untuk yang ke 2 dan seterusnya. Okey. So contoh yang kedua, pendidikan moral. Contoh yang ni selalunya di Jasin ni Kak Lin yang mengajar contohnya. So graf menunjukkan semua tercapai. So refleksi mungkin lah Kak Lin tulis semua CLO tercapai. So mungkin tak ada cadangan penambahbaikan. Kalau dia kata tak ada, tiadalah. Kalau kata ada, bolehlah ada. Apa yang dia tulis tu. Katalah dia kata nak kekalkan contoh. Akan kekalkan metod pada SEM hadapan. Contoh kalau dia ada tulis. So cukup. Okey. Kembali. So kita akan kembali dan isi yang seterusnya. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan tak?
Okay. Pada yang baru masuk, boleh download sheet tersebut dekat Google Drive yang saya sharekan di atas. Isikan borang kehadiran, save dulu dalam laptop masing-masing, PC masing-masing, baru buat untuk kelas you all. Okay. Okay, untuk sheet CLO ada masalah tak? Seperti mana yang saya kata tadi, apabila CLO tidak capai kepada 80 ke atas, dia akan bertukar menjadi merah. Yang hijau ni adalah CLO yang tercapai 80 ke atas. Okay, terima kasih Hanifia. Tolong saya isi link, bagi link kehadiran. Okay. Okay, CLO dah settle. Ada yang terus buat ke? Ada yang nak tanya? Okay, graf ni, link graf ni you all tekan untuk dapatkan graf contoh macam ni. So, ruangan refleksi dan cadangan penambahbaikan kena isi berdasarkan pada lampiran E. Okay. So, kita terus kepada PLO. PLO. Okay, PLO dia by semester. Okay, di ruangan atas kita dah tak perlu isi lagi sebab tadi mula-mula kita dah isi penasihat akademik, kita dah isi kelas, kita dah isi sesi pengajian dan semester. Okay, so dekat ruangan PLO kita kena masukkan PLO yang terlibat bagi kursus tersebut. Okay, kat sini hanya ada 2 color sahaja. Ada 3 color, iaitu color hijau, color kuning dan color merah. Kenapa ada 3 color? Okay, contoh. Untuk si PLO 80 ke atas, dia akan bertukar menjadi hijau, maksudnya tercapai. Yang 80 ke bawah tidak tercapai. Dan yang kuning tidak berkenaan. Maksudnya kursus tersebut tidak ada PLO yang tersebut. Contoh, pendidikan Islam hanya ada PLO 1, PLO 2 dan PLO 7. Ini mengikut silibus. Jadi kawan-kawan sebagai pensyarah dan sebagai pensyarah akademik, sila pastikan PLO yang terpapar dalam lampiran itu benar mengikut silibus dan ULEC pun mengikut silibus. Okay, so contoh SKW yang terlibat hanyalah PLO 1 dan PLO 6 sahaja. Okay, contoh kat sini saya letak 80. Okay, so dekat himpunan purata pencapaian PLO akan bertukar. Okay, dan graf pun akan bertukar. Kita tengok graf. Oh, dekat. Okay. Dekat bahagian aplikasi komputer, graf telah bertukar menjadi 80%. Nampak tak kawan-kawan? So graf ni you all tak payah buat. You all cuma isi di ruangan ini sahaja. Di ruangan ini sahaja. Yang lain cuma you all tengok, sahkan betul ke tidak.
dan print. So bila dah settle, ambil button print, just print. Okay. Ada apa-apa soalan? Kat sini juga ada petunjuk yang menunjukkan subjek tersebut dia touch PLO mana. Contoh aplikasi komputer ni dia touch jadual dia ni warna biru. Warna biru maksudnya PLO 1 dan warna hijau maksudnya PLO 6. So you all boleh tahu aplikasi komputer ada dua PLO 1 dan 6. So 100 dan 80. So you all tengok graf pun boleh, you all tengok jadual pun boleh. Okay, ini untuk PLO semester 1. PLO semester 2 pun sama. PLO semester 3 pun sama. Okay, so setakat ni ada apa-apa soalan? PLO semester 4 untuk Untuk LI. So LI dia touch PLO 2, 4 dan 5. Okay, so bila empat PLO ni settle, you all boleh print dan cukup untuk PLO, dan ada sheet all PLO, dia akan copy semua. Kat sini you all tak payah isi, just print. Okay, untuk all PLO dia akan ambil semua daripada PLO 1, 2, 3 dan 4, dia akan kumpulkan untuk dalam satu sheet dan dia akan paparkan dalam bentuk yang macam ni untuk dia dapatkan himpunan purata-peratur pencapaian PLO, dan di sini ada link graph flow. Okay, so yang ni just print. Ini graph flow, you all tekan. So kat sini ada himpunan purata-peratur pencapaian keseluruhan. Okay, kat sini adalah purata lah untuk semua subjek, semua kursus. Okay, PLO 1, PLO 2, PLO 3 dan PLO 4 dan sampai 8. Okay, yang ni saya tertinggal penyataan flow. Yang ni pun just print. Yang ini just print. Okay, yang ni just print untuk awak tahu PLO 1 tu apa, PLO 2 tu apa, PLO 3 tu apa. Ada kebanyakan kita pensyarah kurang tahu apa tu PLO 1 sampai 8. So kita sebagai pensyarah ni kena tahulah PLO 1 apa, 8 apa. Okey, contoh yang saya bagi tadi SKW dia touch PLO 1 mengaplikasikan pengetahuan asal berdasarkan fakta, konsep, prinsip dan teori dalam bidang yang berkaitan, dan dia touch PLO 6 menunjukkan kemahiran pemikiran analitik dan kritikal dan menggunakan teknik yang bersesuaian dalam menyelesaikan masalah. Okey, so ni just print. Okay, ikut flow table of content yang tadi tu, sheet yang mula-mula. Okay, yang ni. So kat sini ada nombor 9, penyataan hasil pembelajaran ni. Susun sahaja, dan sheet yang seterusnya, rumusan penilaian PLO yang tadi, yang purata tadi, all flow. Okay, so di sini ulasan tersebut dibuat oleh KP, ulasan ketua program. Lepas kita buat, kita dah print, kita binding, kita bagi pada KP. Kat sini saya galakkan KP tulis tangan. Tulis tangan supaya dia sebelum dia buat analisis dululah, dia tengok dulu and then baru dia ulas. Okay, tapi kalau nak
pensyarah kelas dah siap, bagi diorang soft copy. Lepas tu KP nak tulis, nak type pun boleh, tak ada masalah. Okay. Lepas tu dah tak ada benda. Okay. So compilekan mengikut table of content dan hantar. Okay, table of content tadi kita dah print. So kat sini compilekan apa yang kita isi semua tu print, and then kita compilekan, jadilah dia satu laporan penuh analisis pencapaian CLO dan PLO. Okay. So setakat ni ada apa-apa soalan? Terima kasih Nazliza Abdul Ghani daripada KK Kulim. Tu saya dah ada hantar link kehadiran, dan ni adalah link untuk sistem Swen Law. Untuk taklimat ni saya ada record, and then nanti saya boleh share lah pada you all. Okay, setakat ni ada apa-apa soalan kawan-kawan? Kalau tak ada, boleh boleh, kalau ada boleh bagi tahu. Kalau tak ada, saya nak you all, sekejap ya. Kalau tak ada apa-apa soalan, boleh masuk Jamboard yang saya bagi link dekat ruangan chat. Okay, di ruangan nampak? Jamboard? Okay, saya nak satu ikon untuk menggambarkan perasaan awak bila awak masuk dalam kursus saya ni. Boleh? Boleh? Kat mana Jack nak letak ikon tu? Dekat dalam tu lah. Dekat tengah-tengah tu. Tu kawan kita dah letak. Oh. Terima kasih Lia. Kita boleh, you all boleh guna sticky note, you all boleh guna image, apa-apa sahaja. Icon. Terima kasih kawan-kawan yang bagi
bagi sumbangan kata-kata ni. Okey. Saya nak berbesar hati nak bagi tahu kami pun ada masuk untuk swim floor ni, kami ada masuk perisa, and then doakan kami mendapat tingkat yang terbaik lah. Okey. Kami buat ni untuk membantu sahaja dan mengaplikasikan apa yang kami tahu. Okey. So doakan juga lepas ni ilmu dan idea-idea bertambah lagi untuk kami buat yang lebih baik lagi. Okey. Okey. Yang kedua, satu lagi, satu lagi, frame yang kedua saya nak you all komen dan kalau boleh bagi cadangan untuk akan datang. You all nak yang macam mana lagi untuk saya tambah baik. Okey, itu yang kedua. Okey, saya rasa swim floor ni saya tak nak habis kat sini, saya nak buat lagi yang terbaik. So bagi saya idea untuk saya tambah baik. Contoh contoh mungkin nak button graph tu lebih menarik, ataupun color tu merah dengan hijau tu tak menggambarkan yang sepatutnya. So mungkin ada cadangan. At least bagi cadangan dan idea. Okay. So saya akan tengok cadangan tu, kalau mampu saya buat, saya akan buat lagi lebih baik. Boleh kan kawan? Buat lock untuk mana yang tak perlu pengguna sentuh. Okey. Ada yang saya dah buat, ada yang saya abaikan dulu. So terima kasih untuk cadangan ini, baik, bagus, dan saya akan lock mana-mana yang you all tak ni. Okey. Lain kawan-kawan? Kalau tak ada komen ke tak ada idea, boleh tulis je no comment. Okey. Okey, ada lagi kan kawan? Okay, kalau tak boleh fikir waktu ni pun tak apa, nanti you all ada masa ke, ada kesempatan boleh isilah. Okay. So, saya buka untuk Puan Rafiza, terima kasih. Saya akan memberi cadangan setelah menggunakan aplikasi Plot ini. Okey, baik. So, saya akan letakkan ruangan cadangan dan komen tu dekat group, dan you all boleh feedback lah selepas tu untuk saya tambah baik.
Okey, kalau tak ada apa-apa saya rasa cukup untuk hari ini. Kita punya laporan dah siap. You all boleh guna, you all boleh sediakan. So kita tak ambil masa banyak, dalam 30 minit saja. Memang saya dah buat pilot test. Kita dah buat pilot test untuk guna sistem ni, memang tak sampai 1 jam untuk sediakan laporan ni. Yang penting laporan E semua ada. Okay. So kalau tak ada apa-apa soalan, boleh kita ambil gambar sikit. Tanda kita ada kursus pada pagi ni untuk saya dokumentasikan untuk akan datang. Terima kasih. Okey. Okey, terima kasih kawan-kawan. Okey, 1, 2, 3, terima kasih. Okey, so akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada semua yang mendengar, yang menggunakan, semoga ia manfaat dan kontak saya kalau ada apa-apa yang you all nak minta bantuan ataupun salah nak kena betulkan daripada kolej-kolej lain, saya akan perbaiki logo dan apa keperluan yang you all nak lah, insyaAllah. Okay, so terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Jack. Terima kasih semua. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih semua KKJS. Okay, terima kasih. Excellent. Okay, Okay, Jack. Terima kasih. sama. Terima kasih Kak. Dia masuk lambat tadi. Apa?